Assalamualaikum dan salam bahagia. Selamat mendengar rancangan istimewa ini dan semoga anda semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Sebentar lagi anda akan diberikan satu kesaksian yang amat menarik dan pedoman yang sahih bagi anda yang khususnya sudah berumah tangga. Melalui rancangan ini juga anda berpeluang mendengar nasyid yang menghiburkan hati. InsyaAllah dan selamat mendengar hendaknya. Sudah menjadi kelaziman setelah kandungan isteri semakin membesar, suami isteri mula berbincang untuk menentukan nama zuriat yang bakal dilahirkan. Memberi nama yang sesuai kepada bayi yang dilahirkan adalah satu kewajipan kepada ibu bapa. Kerana nama itu akan membawa keberkatan kepada zuriat yang akan dilahirkan. Contohnya, jika seorang bayi itu dinamakan Nurdin, yakni yang bermaksud cahaya agama, apabila namanya disebut, ia akan mendapat keberkatan daripada namanya itu. Pada hari kiamat manusia akan dipanggil dengan namanya. Oleh itu, nama yang baik haruslah diberi kepada anak yang bakal dilahirkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kamu kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan dengan nama ayahmu, maka berikanlah ia nama itu dengan baik." Pilihan nama yang baik membayangkan cita-cita murni ibu bapa kepada anak itu. Mudah-mudahan sifat mulia yang dimaksudkan oleh nama itu akan dimilikinya kelak. Walaupun begitu, haruslah dinyatakan bahawa kaitan di antara nama dan sifat miliknya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun demikian, nama yang baik boleh menimbulkan pengaruh yang kuat serta dapat melahirkan yang baik di dalam hati dan menghasilkan satu sifat yang optimis. Nama yang mempunyai pengertian yang baik akan mendoakan kebaikan kepada si anak. Nama-nama para solehin akan melahirkan barakah dalam hidup anak itu. Nama yang menyatakan hasrat mulia ibu bapa sentiasa menjadi peringatan setiap kali disebut. Kerana itu, pilihlah nama yang sesuai dan indah. Dan marilah kita mendengar kisah menarik penamaan anak pertama Puan Jamilah dari Malaysia. Nama saya Jamilah. Saya seorang suri rumah tangga berbangsa Melayu dari Perak. Ketika saya mengandung anak saya yang pertama 7 bulan, saya mendapat satu mimpi. Dalam mimpi itu, saya disuruh menamakan anak saya Samuel. Saya tidak mahu melakukannya kerana nama itu seperti nama orang Kristian dan saya amat benci terhadap orang Yahudi. Suami saya juga bersetuju bahawa anak saya itu tidak patut diberi nama Samuel. Pada satu hari, apabila anak saya berumur 1 bulan, saya meninggalkannya di dalam rumah sementara saya keluar menjemurkan kain. Pada masa itu, seekor ular hitam telah masuk ke rumah saya melalui sebuah lubang dan menghampiri anak saya. Ular itu meninggikan kepalanya di depan anak saya yang ketika itu tidak dapat tidur dan sedang menggoyang-goyang kakinya. Walaupun begitu, ular itu tidak mematuk anak saya. Apabila saya masuk ke dalam rumah, saya terkejut. Mau menjerit pun tidak mampu. Saya hanya memerhati apa yang berlaku. Ular itu terus memandang anak saya dan kemudian menusuk keluar. Saya heran, kenapa ular itu tidak mematuk anak saya? Apabila suami saya pulang ke rumah, saya pun menceritakan kepadanya apa yang terjadi dan dia amat terkejut. Suami saya kemudiannya menceritakan peristiwa itu kepada seorang kawannya yang kebetulan seorang Kristian. Kawannya itu pun datang ke rumah saya dan saya memberitahunya tentang mimpi yang menyuruhkan saya menamakan anak saya Samuel. Dia berkata, nama Samuel itu ada di dalam Taurat, kitab suci orang Kristian. Saya terkejut dengan apa yang dinyatakan itu. Setelah kedatangan rakan suami saya itu, suami saya yang bukan berbangsa Melayu mula pergi ke gereja. Beberapa minggu kemudian, dia memeluk agama Kristian. Selepas itu, dia menceritakan kepada saya tentang Isa Al-Masih. Saya belajar banyak perkara tentang Isa Al-Masih di dalam Injil, kitab suci orang Kristian dari suami saya. Tidak lama kemudian, seorang padri gereja telah datang ke rumah saya dan memberi saya sebuah Alkitab, iaitu sebuah kitab suci gabungan Taurat, Zabur dan Injil. Apabila saya membuka Alkitab itu, dengan tiba-tiba saya ternampak nama Samuel di dalamnya. Saya rasa amat seronok dan gembira. Pada hari Ahad yang berikutnya, saya telah pergi ke gereja bersama suami saya. Keadaan diri saya pada masa itu selalu sakit-sakit. Seringkali diganggu mimpi-mimpi yang ngeri dan selalu ditekan oleh suatu kuasa sehingga saya tidak dapat melelakkan mata.
Ada seorang pendakwah Kristian yang telah mendoakan saya ketika itu. Saya rasa seperti ada sesuatu benda yang keluar dari badan saya dan saya rasa amat ringan. Saya percaya sesuatu yang ajaib telah terjadi kepada diri saya. Saya juga menghadapi masalah besar mendapatkan surat beranak Samuel. Ini adalah kerana saya telah kahwin lari. Pada satu hari, saya dinasihatkan oleh seorang padri untuk memberanikan diri dan pergi ke hospital untuk mendapatkan surat beranaknya. Setibanya saya di hospital, saya telah berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana bantuan syahadah pesuruhnya Isa Al-Masih. Pada hari itu juga saya telah berjaya mendapat sijil beranak untuk anak saya. Saya sungguh gembira dan terus menamakan anak pertama saya itu Samuel. Pada hari itu juga, dengan kesungguhan yang ada, saya percaya pada Isa Masih dan kekuasaannya. Setelah saya mengenali Isa Al-Masih, saya mula sedar ada perubahan di dalam diri saya. Dahulu saya suka menipu, serta kuat cemburu dan suka sangat bergaduh dengan suami saya seperti orang gila. Tetapi sekarang, semuanya telah beransur hilang. Ini bukan dari usaha saya sendiri, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Allah SWT kerana percayakan Isa Al-Masih adalah penyelamat diri saya. Sekarang saya rasa gembira dan tidak pernah menyesal mempercayai Isa Al-Masih. Hidup saya sentiasa bahagia dan saya sekeluarga tak pernah kering beras. Mengapa Isa Al-Masih lakukan semua ini untuk saya? Mungkinkah kerana saya terlalu jahat? Semasa di sekolah, saya lah orang yang paling nakal. Ibu saya sangat marah dengan diri saya sehingga saya pernah disumpah itu dan ini. Saya pernah juga melarikan diri dari rumah, mencari Tuhan yang sebenarnya yang dapat menolong saya. Sekarang Tuhan telah datang dan menyelamatkan diri saya dan keluarga saya melalui doa dan syahadat Isa Al-Masih. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Hebat sungguh kesaksian Puan Jamilah itu. Sesungguhnya Isa Al-Masih satu peribadi yang terkemuka, mulia dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nama seorang anak biasanya diberi oleh bapanya. Akan tetapi di dalam Al-Quran, terdapat satu kisah tentang seorang bayi istimewa yang tidak menerima nama dari bapanya. Sebaliknya Allah SWT sendiri telah memilih namanya. Kisah ini tercatat dalam surah Ali Imran ayat 45 yang berbunyi, yakni ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, yakni dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan. Dengan kalimah yakni yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nama ibu bayi itu Maryam. Pada suatu hari ketika Maryam seorang wanita yang suci sedang sembahyang, malaikat Jibril telah menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia. Dia membawa satu berita yang menggembirakan, lagi mengherankan. Malaikat itu menyampaikan berita gembira bahawa Maryam ialah hamba pilihan Allah dan bahawa Allah akan mengurniakan kepadanya seorang anak yang diciptakan bukan melalui ciptaan yang biasa. Anak itu mesti dinamakan Isa Al-Masih ibnu Maryam. Dan dia akan menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpuji di dunia ini. Mengapakah nama yang khusus ini dipilih oleh Allah untuk anak Maryam istimewa itu? Seperti yang nyatakan pada permulaan rancangan ini, nama adalah satu keberkatan yang singkat kepada seseorang. Isa Al-Masih bermaksud penyelamat yang telah dipilih Allah. Isa Al-Masih ialah penyelamat manusia di dunia dan di akhirat sehingga hari kiamat, yang telah disediakan oleh Allah sendiri. Nama yang diberi Allah bertujuan untuk menyatakan kepada manusia cita-cita baik Allah untuk anak itu. Sesuai dengan namanya, Isa Al-Masih telah menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati. Dia menyelamatkan manusia dari penyakit dan maut. Dalam surah Ali Imran ayat 39, Isa digelar Kalimatullah. Dan dalam surah Maryam ayat 34, beliau dipanggil kata kebenaran. Nama-nama yang diberi oleh Allah SWT ini sangat bermakna dan merupakan kesaksian ilahi bahawa kata-kata Isa adalah dari Allah dan segala kenyataannya adalah benar. So saya mengundurkan diri, dengarlah kesaksian ini tentang Isa Al-Masih yang diambil dari surah Al-Imran ayat 45. Ya Maryam,
Sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepada engkau tentang kalimah daripadanya, yakni yang mempunyai seorang anak. Namanya Al-Masih Isa anak Maryam, yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang dekat kepada Allah. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Isa Al-Masih, hubungilah kami di alamat berikut. Jalan yang lurus, Straight Path, Peti Surat 132, Bangkok 10501, Thailand. Jalan yang lurus, Straight Path, Peti Surat 132, Bangkok 10501, Thailand.